Alright, kita akan mulakan latihan untuk kertas peperiksaan akhir tahun sejarah tingkatan 1 iaitu bahagian B. Dan juga bahagian C. Bahagian B kalau kamu perhatikan dia ada 40 soalan. Wow, kalau 40 soalan pula. 40 markah. 40 markah di sini. So kalau kamu tengok 40 markah, bermakna dia akan ada 4 soalan. Satu soalan 10 markah. Contohnya, soalan nombor 1, kita ada kat sini 2 markah, 2 markah. Kemudian dekat sini ada 3 markah. 2 campur 2 campur 3, dah 7. Kemudian another markah lagi iaitu 3 markah. Jadi total adalah 10. Soalan 1, 10 markah. Macam itulah. Dia ada pecahan dia. Dia ada A, B dan juga C. So total adalah 10 markah. Begitu juga soalan nombor 2. Nombor 2 ada 3. Kat sini ada 3 markah. Kemudian di sini ada 3 markah. Kemudian di sini ada 4 markah. 3 campur 3, 6. Campur 4, 10. 10 markah lagi. Kemudian soalan yang ketiga, kalau kita lihat iaitu soalan yang ketiga, soalan A tu 3 markah juga. Boleh Santosh Das, boleh. Boleh. Tiga, A 3 markah soalan yang pertama. Soalan B pun 3 markah. Dan juga soalan yang C 4 markah. So total adalah 10 markah. Dan soalan yang keempat, begitu juga soalan nombor 4. Ya betul memang. 2 markah A, kemudian bahagian B ada 2 markah sini dan 2 markah di sini. Jadi ada 2, 4, 6. Kemudian seterusnya iaitu bahagian C ada 4 markah. Jadi 10 markah. Semua ini 4 soalan kamu wajib jawab. So kalau kamu dapat full mark semua, 40 markah. Memang confirm ke setiap soalan ada 3 soalan A, B, C ke cikgu? Ya betul Zahra. Memang confirm. Bahagian B mesti ada A, B, C. Mestinya. Baik, kalau nak join kena tulis nama je ke cikgu? Ya, tulis nama dulu. Kemudian nanti berhubung dengan cikgu. Bagi tahu cikgu. Untuk join. Ya. Bahagian C. Bahagian C juga 40 markah. Tapi 40 markah ni jawab 2 soalan sahaja. Bermakna satu soalan 20 markah. Lagi banyak. Lagi banyak Contohnya soalan nombor 5 ni. Soalan nombor 5 ni soalan A ada 4 markah. Soalan B ada 8 markah. Soalan C ada 8 markah. 8 campur 8 campur 4. 8 campur 8, 16. 16 campur 4, 20. See? Begitu juga soalan nombor 6. 488 juga 20 markah. Soalan nombor 7. Ada 6 markah kat sini. Kemudian 6 markah kat sini dan 8 markah. Total pun 20 juga. Dan soalan yang ke-8. Begitu juga 8. 6 markah, 6 markah, 8 markah. Bermakna situ adalah 20 markah juga. Tapi cikgu kena jawab semua ke? Tak. Kamu kena jawab 2 soalan sahaja. Dan 2 soalan tu, ini kena take note Kalau 2 soalan itu bukanlah, satu saya nak ambil ini, satu lagi saya nak ambil inilah cikgu. Cukuplah. Itu bukan 2 soalan Itu bukan 2 soalan. Itu 2 bahagian sahaja. Yang betul kalau kamu nak jawab 2 soalan itu adalah soalan 5, kamu ambil soalan 5 dan soalan 6. Maknanya 5 A, B, C dan 6 A, B, C. Itu baru jawab 2 soalan. Boleh faham jangan kau ambil A dengan A je atau B dengan B je. Kena pilih mana-mana 2, pilih mana-mana 2 dan jawab semua soalan yang diberi. Itu cara dia. Jangan confuse. Okey. Jadi kamu boleh pilih 5 ke 6 ke, atau 6 dengan 7 ke, atau 7 dengan 8 ke, ataupun mana-manalah. Boleh. Memang boleh. Okey. Clear okey, bagus. So kalau dah clear, jom kita tengok
bagaimana untuk menjawab soalan-soalan bahagian B dan bahagian C. Take note benda ni. Ini sangat penting. Kalau kepada mana-mana pelajar, ya, satu soalan masih dikira ke? Kita jawab satu bahagian dari satu soalan masih dikira ke? Masih dikira tapi tak cukup lah. Tak cukup. Kena jawab semua satu set soalan. Okey, baik. Jom kita jawab. Macam mana nak jawab soalan ni ya cikgu? Okey, jom kita jawab. Baik. Kalau kita lihat soalan yang pertama, okey, iaitu apakah maksud sumber primer dan sumber sekunder? Okey. Ini sebenarnya tak ada masalah. Semua sama markah kan? Ya, betul. Semua sama markah. Betul Hasha. Baik. Maksud sumber primer dan sumber sekunder. Bila kamu tengok di sini, nak jawab ini, sumber primer 2 markah. Macam nak jawab cikgu? Okey. Kamu ingat kan, sumber primer senang aja. Iaitu kamu tahu bahawa sumber primer ni yang pertama maksudnya ialah asli dan belum diolah. Okey. Dan satu lagi iaitu kamu berikan apa? Berikan contohnya. Dapat 2. Jangan bagi satu je, asli dan belum diolah, itu satu. Berikan contohnya. Jadi itu caranya. Sebagai contoh, kalau kita lihat sumber primer, apakah maksud sumber primer? Jadi kamu kena buat. Ingat tak boleh buat point. Ingat, bila menjawab jangan buat point. Tak boleh. Kena buat dalam bentuk ayat penuh. Ayat penuh. Kan? Okey, baik. Contohnya macam ni. Macam mana nak buat ayat penuh cikgu? Alah, senang aja. Tak susah pun. Sebenarnya begini. Ada yang kata, ya, memang kena ada contoh ke? Alah, kalau bagi contoh kan senang. Kalau ada contoh kan senang. Sebab senang dapat markah. Contohnya macam ni. Okey, kita buat Okey, sumber primer. Okey, tengok semua Dan kalau kamu ada kertas, boleh tulis jawapan dia. Okey, boleh tulis jawapan semula Okey. Baik, sumber primer adalah sumber yang sumber yang asli dan belum diolah. Diolah atau diterbitkan. Okey. Satu markah dah. Kemudian kamu berikan contohnya manuskrip manuskrip batu bersurat dan fosil. Okey, cukuplah. 2 markah. Simple je. Bagus. Betul Pravin. 2 markah. Cukuplah. Sekarang kita pergi kepada sumber sekunder. Sumber sekunder kita tahu. Sumber sekunder macam nak jawab cikgu? Sumber sekunder buat ayat. Okey, adalah kita kata lawan bagi dia lah. Adalah sumber yang telah diolah dan diterbitkan. Dan telah diolah dan diterbitkan. Okey, contohnya buku teks, kemudian juga surat khabar, okey, dan juga apa? Okey, dan juga siapa tahu? Okey, ditubuhkan secara umum ya, betul. Okey, iaitu dan majalah. Ya, majalah. Okey, cukuplah. Dapat 2 markah. Senang je. Kalau kita tak. Kalau kamu tak beri markah, tak beri contoh, boleh. Tapi kamu kena tambah satu lagi ayat. Satu lagi ayat untuk menggantikan contoh itu. Kan? Jadi kalau kamu ada huraian, boleh tambah. Jadi itu. Ya, kena ada fakta dalam contoh lah, baru senang, betul. Ini cara dia bagaimana untuk menjawab soalan macam ni. Okey. Baik. Kemudian kita lihat di sini. Okey, kita lihat yang B. Sejarawan menggunakan 3 kaedah dalam penyelidikan sejarah. Okey, 3 kaedah dalam penyelidikan sejarah. Senaraikan kaedah itu. Baik, kalau soalan macam ni, dia berikan 1, 2, 3. Maknanya kamu tak perlu buat ayat.
terus saja tulis kaedah tersebut. Lagi mudah. Jadi kalau ada 1, 2, 3 terus tulis. Iaitu kaedah apa? Siapa tahu kaedah apa? Ini baru betul poin. Kaedah lisan. Bagus. Siapa lagi? Okey, Pravin dah bagi. Kemudian siapa lagi nak bagi? Okey, Hafina Q. Bagus. Kaedah. Okey, kaedah bertulis. Bagus. Dan satu lagi. Baik, Razan. Bagus, Razan. Iaitu kaedah arkeologi. Arkeologi. Bagus. Macam itulah. Dah dapat kaedah lisan, kaedah bertulis, kaedah arkeologi. 3 markah penuh. Dah dapat dah 7 markah. Ya Allah, senang je. Siapa kata sejarah susah? Sejarah senang. Sejarah senang. Jangan risau, senang je. Bahagian C je. Tak apa, nanti kita tengok ya. Baik. Sebab kena ingat fakta. Okey, baik. Kita tengok C. Huraikan kepentingan mempelajari sejarah. Okey, kamu tengok kepada markah dia. Ada berapa markah yang diberi? Okey, jap. Kalau kita tengok kat sini, okey, kamu tahu kepentingan kepentingan ini maksudnya adalah faedah, benefit. Mempelajari sejarah. Jadi, cikgu, saya tahu kepentingan banyak, cikgu. Banyak kepentingan dia, faedah dia. Tapi nak bagi berapa? Kita tengok dia punya markah. Markah 3. Kalau markah 3, antara cara yang paling mudah kamu nak buat, iaitu kamu boleh buat, iaitu sama ada 3 fakta ataupun juga ataupun juga 2 fakta, dan 1 huraian. Mana-mana pun boleh. 3 fakta pun boleh, 2 fakta pun boleh, tapi 1 huraian. Macam mana tu? Macam ni. Okey. Contohnya kita bagi 3 fakta dulu. Kepentingan mempelajari sejarah. Kita ingat yang pertama iaitu untuk mengenali asal usul. Betul? Mengenali asal usul. Apa lagi fakta berkaitan kepentingan mempelajari sejarah? Apa lagi kepentingan mempelajari sejarah yang kamu tahu? Okey, mungkin ramai tak ingat. Betul tak? Mungkin ramai tak ingat. Okey, cikgu tunjuk kat buku teks. Ini dia. Mempelajari sejarah, kepentingan mempelajari sejarah, ini dia. Nampak tak? Mengenal asal usul, mengambil iktibar, memupuk patriotisme, mengukuhkan perpaduan, kemudian membangunkan negara dan bangsa, mengaplikasikan kemahiran pemikiran sejarah. Cikgu, ada 6 lah cikgu. Mengaplikasikan kemahiran sejarah maknanya apa? Kamu gunakan kemahiran sejarah yang kamu dah tahu untuk kehidupan seharian. Boleh memupuk jati diri pun boleh. Tapi kamu tengok, cikgu, banyaknya cikgu. Ada 6 lah. Tak payah ingat 6. Ambil 3 pun dah cukup. Mengenal asal usul, mengambil iktibar, memupuk patriotisme. Cukup 3. Ambil separuh je. Jadi contohnya mengenali asal usul, kemudian mengambil iktibar. Kemudian satu lagi iaitu untuk memupuk patriotisme. Okey, jadi ini 3 fakta tau. Ini tiga fakta. 3 fakta. Mengenali asal usul, mengambil iktibar, dan juga memupuk patriotism. Ada 3 fakta kat situ. Jadi, kalau yang 2 fakta, 1 huraian, macam mana cikgu? Macam ni. Tujuh Baik. Kita buat terus jawapan. Kepentingan, ingat kena buat dalam bentuk ayat. Kepentingan mempelajari sejarah adalah untuk mengenali asal usul. Untuk mengenali asal usul. Itu dah 1. Kemudian kita buat penanda wacana. Selain itu, mempelajari sejarah dapat mempelajari sejarah
akan dapat memupuk patriotisme. Okey, memupuk patriotisme. Jadi di sini cikgu akan berikan huraian. Okey, huraiannya. Okey, hal ini kerana kita dapat memupuk semangat cinta akan negara. Cinta akan negara apabila mempelajari sejarah. Nampak tak? Di sini kalau kamu tengok, okey, ayat yang terakhir itu, hal ini kerana kita dapat memupuk semangat cinta akan negara. Patriotism tu cinta akan negara. Patriotisme tu adalah cinta akan negara. So kita kata apa? Huraiannya, kita dapat memupuk semangat cinta akan negara apabila kita mempelajari sejarah. So itu huraian. Dapat markah tak cikgu? Dapat. Dapat markah. Jadi, 2 fakta, 1 huraian. Mengenali asal-usul, okey, dapat memupuk patriotism, okey, dan huraiannya memupuk semangat cinta akan negara bila mempelajari sejarah. 3. 2 fakta, 1 huraian. Dapat 3 markah. Macam lagi senang membuat huraian berbanding nak ingat ketiga-tiga fakta. Okey? So ini very simple. Okay, jadi ini cara bagaimana untuk mendapat full mark. Dapat 3 sini, dapat 3 sini, dapat 2 sini, 2 sini, full mark. Soalan nombor 1, 10 markah. Kan? Mesti seronok kalau dapat 10 markah kan? 10 markah penuh. Seronok. Memang best. Sekejap. Ada bunyi ting-tong lah pula. Mana pula datang bunyi ting-tong ni? Okey, baik sekejap cikgu tengok jap. Mana pula bunyi ting-tong? Okey. Ada bunyi ting-tong. Patutlah. Okey. Okey, seterusnya kita sambung. Soalan nombor 2. Soalan nombor 2. Okey, ingat fahami soalan. Okey, kemunculan pelbagai penemuan lokasi zaman prasejarah di Asia Tenggara membolehkan kita mengetahui kehidupan manusia pada zaman tersebut. Okey. Namakan 3 lokasi penting zaman prasejarah yang ditemui di Asia Tenggara. Baik, ini kena hati-hati. Selalunya kamu bagi yang mana tahu? Ada yang bagi dekat mana? Jericho di Turki. Ada juga yang bagi tahu di Mesir. Ada juga yang bagi tahu di kawasan Afrika, juga di kawasan India. Halo. Di Perancis. No. Jangan bagi yang di Perancis, jangan bagi yang di Eropah, di Turki. No. Sebab soalan dia nak kat mana? Asia Tenggara saja. Asia Tenggara saja jadi Asia Tenggara. Kalau tak tahu Asia Tenggara, kena masuk kelas geografi cikgu Rafi. Okey, tak tahu Asia Tenggara, kena bagi tahu cikgu. Nanti kita belajar dalam geografi. Okey. Baik. So, antara yang kita boleh lihat 3 lokasi penting zaman prasejarah ialah di Lenggong. Pertama di Lenggong, iaitu di negeri Perak. Lenggong Perak, iaitu di Malaysia. Okey, terus saja bagi jawapan, tak perlu buat ayat. Itu 1, Lenggong di Perak. Yang kedua, iaitu di mana? Iaitu di Gua Tabun. Gua Tabun di mana? Iaitu di Filipina. Di Filipina. Dan satu lagi di mana? Ada yang tulis. Cikgu. Gua Niah pun boleh. Gua Niah. Di mana? Di Sarawak pun boleh juga. Yes. Pun boleh juga. Dan lupa bab 3 lah. Tak apa. Zara, ini proses untuk kamu ingat balik. It's okay. Okay. Kampung kamu ya. Okay. Di Gua Niah Sarawak. Ini proses untuk kamu ingat balik. Okay. Baik, take note tulis jawapan jangan tak tulis, nanti kamu lupa. Tulis, nak periksa ni. Kita kena belajar betul-betul. Right. Bagus.
Okey, so kita dah dapat 3 markah kat situ. Soalan yang B, letak semua negeri Malaysia boleh kan? Sebab saya ingat tu je. Jangan. Boleh, boleh. Boleh Zara. Tapi kena spesifik. Contohnya Gua Nia di Sarawak, Lenggong di Perak. Kena spesifik lah. Jangan tulis Perak, Sarawak, ataupun juga di Pulau Pinang. Tak nak. Tak nak macam tu. Mesti spesifik nama tempat. Ya. Yeah? Mesti spesifik. Ya, Pravin. Baik. Okey, kalau ada soalan boleh bertanya. Kalau ada soalan boleh bertanya dalam grup chat. Tulis soalan, cikgu akan baca terus. Okey, cikgu baca terus. So don't worry, cikgu akan jawab. Okey. Ada tak tempat bersejarah di Terengganu? Ya, ada, iaitu di Kuala Terengganu, kerana di situ ditemui batu bersurat. Batu bersurat. Tapi kita tak boleh mentionkan itu sebab dia cuma batu je. Dia bukan lokasi. Dia cuma jumpa batu sahaja. Dia tak jumpa lokasi. Kalau macam di Lenggong, ada jumpa satu kawasan. Di Lembah Bujang tu zaman logam ke zaman prasejarah atau tak? Kalau Lembah Bujang sebenarnya daripada zaman logam. Daripada zaman logam, yes. Tapi kalau kamu nak tahu, kita selitkanlah sikit. Kalau kamu nak tahu, Lembah Bujang tu sebenarnya lagi awal daripada tamadun Huang He. Dan dia sama zaman dengan Mesir Purba. Yes, ini menurut kajian. Sama zaman dengan Mesir Purba. Sama. Cuma belum dibuktikan lagi sebab mereka sedang masih lagi membuat proses arkeologi di situ. Yes. Soalan ini termasuk dengan lokasi persejarah Malaysia ke? Ya, betul. Malaysia Asia Tenggara. Sebab tu boleh. Okay. Kisha, ya boleh Kisha. Baik, boleh berikan soalan dia. Okey. Kita pergi pada B. Jelaskan ciri-ciri tempat kediaman masyarakat zaman Paleolitik. Okey, kita tengok di sini. Okey, ciri-ciri tempat kediaman. Ciri-ciri tempat kediaman masyarakat zaman Paleolitik. Kalau kita lihat, okey, ciri-ciri tempat kediaman masyarakat zaman Paleolitik, maknanya kat mana dia tinggal? Apakah ciri-ciri tempat dia tinggal? Baik, cikgu macam nak jawab ni. Tengok kepada berapa markah dia bagi. 3 markah. So kalau 3 markah, kita bagilah 2 fakta, 1 huraian. Senang sikit. 2 fakta, 1 huraian. So cara dia bagaimana cikgu? Kita buat dalam bentuk ayat, iaitu ciri-ciri tempat kediaman. Ambil ayat tu semula, ayat soalan tu semula. Kediaman masyarakat zaman Paleolitik adalah adalah tinggal di mana, iaitu di dalam gua, dan di tepi sungai. Di tepi sungai. Hal ini kerana apa? Ini huraian. Kerana apa mereka tinggal di tepi sungai dan juga dalam gua? Hal ini disebabkan gua memberi perlindungan daripada cuaca dan binatang buas. Maknanya kalau cuaca hujan, panas, boleh tinggal dalam gua. Kemudian kalau ada binatang buas kat luar, boleh tinggal dalam gua. Itu satu. Hal ini disebabkan gua memberi perlindungan daripada cuaca dan binatang buas. Kalau kamu nak sambung boleh. Manakala sungai pula memberi sumber protein dan sumber minuman, protein dan minuman kepada manusia zaman Paleolitik. Cukuplah. Nampak tak? Bermakna di sini ada berapa ni? Ada 1 fakta tinggal dalam gua dan tepi sungai. Kemudian kita beri 2 huraian batu.
Okey, gua akan memberi perlindungan daripada cuaca dan binatang buas. Sungai pula memberi sumber protein dan minuman kepada manusia zaman Paleolitik. Sebab itu mereka tinggal di dalam gua dan tepi sungai. Dapat 3 markah. Macam? Senang tak? Senang je. Binatang buas tak duduk dalam gua Tak, binatang buas dia duduk di dalam hutan. Okey, tidur atas pokok, tidur bawah pokok. Jadi itu bahayanya tinggal dalam hutan. Jadi manusia tinggal dalam gua. Nampak tak tu? Okey, so ini 3 markah. Kelawar. Kelawar binatang buas Oh, cikgu baru tahu kelawar binatang buas. Kelawar burung. Kelawar burung ke? Kelawar bukan burung lah. Ular. Ular pun ada. Okey. Baik. Kemudian kita ada anak-anak ni. Harimau tak masuk gua ke atau beruang ke? Tak, diorang jarang. Diorang jarang. Diorang sebab makanan tak ada dalam gua. Mereka suka keluar di padang dalam hutan untuk mendapatkan makanan. Baik. Soalan yang C. Okay. Zara Syafmin. Okey, soalan C. Berdasarkan ciri-ciri kehidupan manusia zaman prasejarah, okey, soalan ini okey, mengapa kita perlu bersyukur dengan alam ciptaan Tuhan? Okey, paling penting kenapa kita perlu bersyukur? We feel grateful terhadap nature. Why? Soalan dia. Kita tengok berapa markah? 4 markah. Kalau 4 markah, macam mana nak jawab, cikgu? Kalau 4 markah, senang je nak jawab. Iaitu, kamu hanya perlukan 2 fakta dan juga tambahkan dengan 2 huraian. 2 fakta, 2 huraian. Cukuplah. Iaitu, apakah fakta-fakta dia, cikgu? Mengapa kita perlu bersyukur dengan alam ciptaan Tuhan? Yang pertama, kita tahu bahawa alam ini telah berikan apa? Alam ini telah beri kita makanan, kemudian beri kita minuman, betul? Okay, berikan minuman, makanan. Kemudian alam juga telah memberikan kita kehidupan dengan apa? Dengan memberi oksigen, beri oksigen supaya apa? Supaya kita dapat terus bernafas dan hidup. Okey, itu. Apa lagi? Alam telah berikan, iaitu alam telah memberikan, selain daripada beri makanan, minuman, dan juga alam juga telah memberikan kita perlindungan. Seperti mana? Dalam gua. Jadi itu, dengan fakta-fakta itu saja cukuplah. Kamu boleh terus buat jawapan. Iaitu berikan hujah anda. Okey, kita tengok Okey, kita boleh buat. Ayat tu kita ambil balik daripada ayat jawapan. Ayat soalan. Kita perlu bersyukur. Bersyukur dengan alam ciptaan Tuhan. Ciptaan Tuhan. Kerana alam telah memberi makanan dan minuman untuk kita, untuk manusia terus hidup. Jadi kebanyakan kita boleh buat huraian itulah. Alam telah memberi makanan dan minuman untuk manusia terus hidup. Selain itu, kita boleh ambil. Selain itu, alam juga telah memberi oksigen untuk kita bernafas dan terus hidup di muka bumi ini. Di muka bumi ini. Di muka bumi ini. Selain apa? Seterusnya, kita boleh tambah lagi. Akhir sekali, alam telah
memberi perlindungan, okey, kepada manusia, kepada manusia, okey, dengan terutama, okey, jap. Akhir sekali, alam telah memberi perlindungan kepada manusia, okey, kerana okey, terdapat gua atau lubang tanah, yang menjadi tempat berlindung, tempat berlindung bagi manusia, zaman prasejarah. Faham? Titik. Okey, baik. Di sini sahaja, okey. Kamu boleh buat, okey. Okey, baik. Cukup tak untuk 4 markah? Kita perlu bersyukur dengan alam ciptaan Tuhan kerana alam telah memberi makanan dan minuman untuk manusia terus hidup. Selain itu, alam juga telah memberi oksigen untuk kita bernafas dan terus hidup di muka bumi ini. Akhir sekali, alam telah memberi perlindungan kepada manusia kerana terdapat gua atau lubang tanah yang menjadi tempat berlindung bagi manusia zaman prasejarah. Tengok poin yang ketiga tu. Okey, alam telah memberi perlindungan kepada manusia yang ketiga dengan cikgu berikan huraian lagi. Kerana terdapat gua atau lubang tanah yang menjadi tempat berlindung bagi manusia zaman prasejarah. So ada berapa? 4. Cukuplah. Cukup. Kan? Tak semestinya kita berikan 3 fakta saja. Kita boleh beri 3 fakta dan 1 huraian jadi 4. Tak perlu 4 fakta. 3 fakta 1 huraian boleh. 2 fakta 2 huraian pun boleh. Mana-mana je. Yang penting cukup untuk 4 markah. Boleh? Boleh faham cara nak menjawab? Bagus. Itulah dia cara bagaimana untuk menjawab soalan-soalan struktur tu. Senang je. Bolehlah korang boleh jawab. Korang memang boleh jawab. Don't worry. Baik. Okey. Soalan 3. Pendidikan di China. Ini daripada bab yang ke-7. Tamadun India dan Tamadun China. Ingat lagi kan? Bab 7. Pendidikan di China telah bermula sejak zaman dinasti Shang dan berkembang ketika zaman dinasti Zhou. Tengok soalan. Terangkan matlamat sistem pendidikan pendidikan tamadun China. Baik, apakah matlamat sistem ataupun kita kata objektif matlamat sistem pendidikan dalam tamadun China? Baik, antara matlamat dia yang pertama untuk apa? Untuk lulus pertama untuk lulus peperiksaan awam. Itu satu. Kemudian yang kedua untuk mengekalkan ajaran Konfusianisme. Mengekalkan ajaran Konfusianisme. Yes, lulus peperiksaan awam, mengekalkan ajaran Konfusianisme. Dan satu lagi untuk apa? Untuk siapa tahu? Satu lagi. Okey, Pravin, Hasham. Satu lagi, cikgu dah bagi 2. Satu lagi. Apa lagi satu? Siapa yang boleh bagi satu lagi, cikgu akan berikan dia hadiah misteri. Siapa dapat bagi satu lagi? Siapa nak bagi? Cikgu akan bagi hadiah misteri. Memilih pegawai kerajaan. Are you sure? Ili nak jawab, Ili? Suhail? Lishen? Myra? Ming? Okey. Okey. Membezakan golongan elit dengan orang biasa. Okey, kejap. Okey. Sachidananda, rasa macam ingat. Wanzi, Yuran, okey, dan juga Zian. Boleh tak? Satu je lagi. Lulus peperiksaan awam, mengekalkan ajaran Konfusianisme. Satu lagi. Okey. Memupuk nilai moral dan etika. Okey, membezakan golongan. Apatah? Okey, baik. Ingat yang mudah-mudah. Cikgu tahu ramai yang sebenarnya tak berapa ingat. Betul tak?
Kalau tak ingat cakap je tak ingat. Cikgu faham. Cikgu faham. Just bukannya kita bodoh, bukan. Kita dah belajar tapi kita lupa. Betul? Lupa kan? Tak apa. Di sini kita nak ingatkan. 50% ingat. Okey. Baik, ya betul tadi. Iaitu kita boleh pilih antara jawapan yang kamu telah berikan, iaitu antaranya seperti memilih pegawai kerajaan, membezakan golongan elit dengan orang biasa. Zahra Syasmin. Dan juga Sasi pun betul. Dan juga siapa lagi ya? Ain Zulaika, Zahra pun betul. Kemudian Razan pun betul memilih pegawai kerajaan. Jadi kepada Razan, kepada Ain Zulaika, Zahra Syasmin dan juga Sasi dan sebagainya, okey, kamu terimalah hadiah istimewa daripada cikgu. Terimalah hadiah ini. Cik. Ambil. Ambil. Hadiah online ni. Ambil. Okey ambil. Okey ambil. Okey. Dah agak dah. Okey. Dah ambil Okey dah ambil. Bagus. Bagus. Hadiah online lagi. Dah sampai dah cikgu. Oh bagus Razat. Bagus. Okey. Baik. Okey. So itu cara bagaimana untuk okey, so kita cara bagaimana untuk kita jawab. Okey, kita ambil satu Okey. So satu lagi kita ambil iaitu untuk membezakan golongan golongan elit dan orang biasa. Orang biasa. Okey. So di sini bila kita dah tahu jawapan dia, kamu sketch je dulu. Sketch dulu dekat situ, dekat soalan tu. Kemudian baru kamu buat ayat. Okey, ayat dia macam mana cikgu? Ayat dia ambil saja daripada ayat soalan. Okey, contohnya matlamat sistem pendidikan tamadun Cina. Tamadun Cina adalah untuk lulus lulus dalam peperiksaan awam. Okey. Sekejap lagi peperiksaan ini akan membezakan, akan menentukan akan menentukan kedudukan mereka. Kedudukan mereka dan membezakan antara golongan golongan elit dan orang biasa. Orang biasa. Yes. Cikgu gabungkan yang satu tu tadi lulus dalam peperiksaan awam. Peperiksaan itulah yang akan menentukan kedudukan mereka dan membezakan antara golongan elit dan orang biasa. Situ dah ada satu lagi markah. Dan selain itu kita boleh buat sistem pendidikan. Sistem pendidikan. Sistem pendidikan ini kalau kita tak nak tulis pendidikan ini, kita tak perlu tulis tamadun Cina lah. Sistem pendidikan ini bertujuan kalau kita lihat bertujuan mengekalkan ajaran Konfusianisme. Baik, apa itu ajaran Konfusianisme? Ada yang tanya, cikgu, apa maksud Konfusianisme? Konfusianisme sebenarnya adalah satu ajaran yang dibawa oleh seorang kita kata sebagai seorang bijak pandai, ahli golongan bijak pandai yang bernama Kongfuzi ataupun dipanggil Confucius. Dan Confucius ni dia ada mementingkan ajaran-ajaran tentang nilai-nilai murni. Kena buat baik, kena buat baik kepada ibu bapa. Kemudian kalau nak ubah hidup, cara nak ubah hidup adalah dalam pendidikan sahaja. Jadi itu antara ajaran Konfusianisme. Ini adalah ajaran Konfusianisme. Right. So, dengan itu kita dapat menjawab dan mendapat 3 markah. 3 markah dah. Senang je. Senang kan? 3A. 3B, senaraikan tahap peperiksaan perkhidmatan awam dalam tamadun Cina. Tahap peperiksaan. Okey. Baik. Tahap peperiksaan ini dia ada 3.
Okey, iaitu kita ada Juren, okey, Jiaxi dan juga apa lagi satu, Jiashu. Ada 3. Tapi mungkin kamu tak ingat nama-nama yang berbahasa Mandarin itu. Okey, jadi kamu boleh tulis tahap dia. Okey, iaitu dia ada tahap pertama. Kemudian satu lagi iaitu Shutai, Okey, tahap kedua dan satu lagi iaitu tahap ketiga. Okey. So kalau kamu tulis tahap pertama, tahap kedua, tahap ketiga, boleh. Boleh. Walaupun kamu tak ingat Shutai, Juren, kan? So boleh tulis tahap pertama, tahap kedua, tahap ketiga. Boleh. Boleh. Still dapat markah. Okay. Ya, betul Razan. Boleh dapat markah. Ya, okay. So itu cara dia. Bagaimana untuk kamu menjawab sejarah bahagian struktur. Baik. Dan soalan yang C. Okay. Jelaskan kepentingan pendidikan sebagai ejen perubahan kepada kemajuan sesebuah negara. Ini yang soalan yang ada yang tanya, cikgu. Kenapa soalan-soalan ini ada soalan tanya tak ada kaitan dengan pelajaran? Dia tanya benda-benda kat luar lah, cikgu. Tak faham lah, cikgu. Okay. Baik, sebenarnya inilah contoh soalan kebat. Soalan kebat. Iaitu kemahiran berfikir aras tinggi. Jadi macam mana nak jawab soalan kebat ni, cikgu? Baik, kita tengok di sini ya. Jelaskan kepentingan pendidikan sebagai ejen perubahan, maknanya sebagai alat untuk mengubah. Alat untuk mengubah kepada kemajuan. Maknanya kalau kamu faham balik, okey, apakah fungsi kepentingan ni, pendidikan ni? Apakah fungsi pendidikan untuk mengubah kemajuan sesebuah negara? Okey, nampak tak? So, kalau untuk kemajuan negara, pendidikan kena bagi apa? Bagi apa untuk memajukan negara? Mestilah bagi ilmu, betul tak? Ilmu apa yang kamu nak beri supaya negara maju? Ilmu apa? Okey. Ilmu yang macam mana? Kepentingan pendidikan iaitu memberikan apa? Memberi ilmu yang yang terkini. Ilmu yang terkini, okey, dengan penggunaan teknologi terkini. Teknologi maju dan terkini. So macam itulah. Contohnya ilmu apa? Okey. Ilmu apa yang zaman sekarang ni paling penting untuk majukan negara? Paling penting adalah ilmu apa? Ilmu teknologi maklumat. Betul, ICT kan? Teknologi maklumat. Okey, teknologi maklumat. Okey, kemudian ilmu komputer. Okey, komputer. Okey, dan itu contoh-contoh ilmu yang terkini untuk memajukan sebuah negara. Okey, ilmu teknologi maklumat, ilmu komputer, okey, dan juga ilmu apa? Dan juga kita kata ilmu okey, kita kata teknologi maklumat, komputer dan juga ilmu kita kata sebagai sains. Sains okey, dan juga sains. Cukuplah. Itu contoh-contoh ilmu yang penting-penting. Okey, itu fakta, itu contoh. Dapat 2 markah. Budaya dan adat dikira ke, cikgu? Well, budaya dan adat tidak mampu untuk mengubah kepada majukan negara. Boleh tak budaya dengan adat boleh memajukan negara? Dia tak boleh memajukan negara, tetapi dia menjadi jati diri rakyat. Itu boleh. Itu jati diri rakyat. Tapi kalau budaya dan adat untuk majukan negara, tidak. Okey, bukan budaya dan adat, tetapi ilmu. Ilmu yang akan memberi kemajuan kepada sesebuah negara. Sejarah ini kita belajar untuk apa? Sejarah ni adalah untuk jati diri. Untuk kita kenal diri kita siapa. Kan? Macam kita belajar hari tu, kamu tahu tak
orang Melayu, orang Cina, orang India, orang putih, orang Spanyol, orang Korea, semua datang daripada parents yang sama. Agree or not? Agree or not? Semua datang daripada parents yang sama. Agree or not? Agree kan? Yes. Kita Malay ke Chinese ke Indian ke orang putih ke Spain ke Spanish ke ataupun Korea, semua came from same source, same parent, iaitu Adam and Eve, Adam dan Hawa. So bila kita tahu kita adalah datang daripada parents yang sama, so kita akan anggap bahawa everybody yang ada di sekeliling kita adalah our brothers and sisters. So we have to respect them. They respect us, we respect them. So kita akan boleh buat perpaduan dan harmoni. You see? So itu kepentingan sejarah, supaya kita kenal diri kita dan kita rasa berbangga. Berbangga dengan sejarah kita. That is how kepentingan sejarah. Okay, baik. Bagus. Okay, so kita dah kata, okay, kepentingan pendidikan untuk memberi ilmu. Okay, contohnya ilmu teknologi maklumat, komputer dan sains. Baik, satu lagi. Okay, so kita tahu bahawa pendidikan akan melahirkan apa? Melahirkan generasi. Generasi yang lebih bijak. Lebih bijak dan mampu memajukan negara. Kerana kita tahu bahawa generasi yang baru ini, generasi yang lebih bijak ini akan mampu memberi idea baru, dan usaha-usaha usaha-usaha ke arah memajukan negara. Take note bahawa sebenarnya kita punya point adalah untuk memajukan negara. So kamu mesti berikan point ke arah memajukan negara. So macam nak jawab ni cikgu? Okey, kita buat. Sekarang 4 markah kan? 4 markah. So jom kita buat sama-sama. So kamu boleh ambil jawapan ini. Baik, takut nanti keluar dalam exam. Kalau kamu dah tulis, kamu akan ingat. Itu penting. Baik, jom kita tengok. Kepentingan pendidikan sebagai agent, ataupun kita tulis je lah kepentingan pendidikan, cukuplah Kepentingan pendidikan adalah memberi ilmu yang terkini dengan penggunaan teknologi maju, maju dan terkini. So memberi ilmu yang terkini. Contohnya, kita buat contohnya. Contohnya ilmu teknologi maklumat. Teknologi maklumat, komputer, dan sains. Sains yang mampu, kita tambah sikit ayat lah yang mampu memberi idea kemajuan, idea untuk kemajuan negara. Idea untuk kemajuan negara. Yes. Okey. Baik. Kemudian nampak tak? Fakta serta contoh dan sedikit huraian. Kemudian selain itu, kita tambahkan juga. Pendidikan penting. Pendidikan penting untuk, kita ambil poin yang kedua, melahirkan generasi yang lebih bijak, dan mampu memajukan negara. Jadi kita buat huraian lagi. Sebab ini, kalau ini saja baru 3. Dia nak bagi 4 markah. So kita kena bagi 4 juga. Kita bagi 4 juga Baik. Yang keempat huraian dia iaitu, kita boleh tulis, generasi ini, generasi baru ini generasi ini akan memberi idea serta
Okey, serta usaha-usaha baru. Serta usaha-usaha baru bagi memajukan negara. Cukuplah. Okey. Kalau kamu tengok jawapan cikgu pendek-pendek, okey, dan tak perlu panjang-panjang. Why? Sebab kita nak dapatkan point. Bila nak dapatkan point, just straightforward. Kita buat fakta, huraian ataupun contoh. Kemudian fakta dan huraian. Cukup 4 point, cukuplah 4 markah. So tak perlu untuk apa? Untuk banyak-banyak huraian, tak perlu. Saya ujian bukan saya. Kalau ujian sekolah semua dari cikgu sekolah tu je. Ya betul Razan. Nampak tak? Okey. Baik. So ini berkaitan dengan soalan yang C. Kalau kamu dapat berikan 4, 2 fakta, 2 huraian, maka dapatlah markah penuh 4. Okey. Dapat? Okey. Baik. So kita akan tinggalkan soalan 4 ini. Okey. Soalan 4 ini kamu boleh jawab. Okey. Boleh tak cikgu tinggalkan? Sebab cikgu nak pergi kepada soalan bahagian C. Okey, cikgu nak pergi pada bahagian C. Nak tengok tak bahagian C macam mana nak buat? Nak tengok bahagian C. Okey, macam mana nak buat bahagian C? Sebab ramai yang tanya macam mana cikgu? Bahagian B tu okey kami dah faham. Bahagian C ni macam mana? Okey, tapi nak cari isi susah. Okey, ada yang kata nak konstruk ayat tu senang cikgu, tapi nak cari isi tu susah. Okey. So nak cari isi tu susah. Jom kita tengok. Okey. So kalau kita lihat tentang okey. Baik. Kita akan lihat berkaitan dengan okey, baik seperti inilah Baik. So sebelum itu, okey, kamu tengok betul-betul soalan ini. Soalan 5, soalan 6, soalan 7 dan juga soalan 8. Okey, dia suruh cari 2 soalan saja untuk jawab. Baik, sila beritahu cikgu. Okey, soalan mana yang kamu nak buat? 5 atau 6? 2 soalan yang kamu nak jawab. Yang mana satu? Okey, sila beritahu cikgu. Yang mana satu korang nak? Okey, 5 dan 6. Okey, ada yang kata 5. Okey, yang mana lagi? Okey, soalan mana yang nak buat? Okey. Soalan bahagian C. Okey. Yang kamu akan pilih, yang akan dipilih. Adakah soalan nombor 5 ataupun soalan nombor 6, ataupun soalan nombor 7 ataupun juga soalan nombor 8. Okey. Baik. So tak apa. Okey. So tak apa. So ada 5, 8, 5, 6. Tak apa. Cikgu akan bagi poll sekarang. Ada satu poll, kamu kena pilih pilih. Boleh, memang cikgu berhenti share screen. Ya, betul. Okey, cikgu akan bagi poll, kamu tandakan bahagian C yang mana kamu pilih untuk menjawab. Okey. Semua jawab 31 orang. Sedia? Okey, sila jawab. Kita nak tengok. Cikgu dah sharekan dah poll tu. Sila tandakan. Soalan bab mana? Soalan bahagian mana? Soalan 5, soalan 6, soalan 7, soalan 8. Mana satu? Senang. Nak tengok berapa ramai yang pilih. Soalan dia apa tak ingat. Okey. Baik. Cepat. So sekarang 13 orang dah tanda. Yang lain tolong tanda Dia ada tulis untitled poll. Untitled poll. Kemudian soalan 1, soalan bahagian C yang dipilih adalah nombor 5 atau nombor 6 atau nombor 7 atau nombor 8. Which one? Which one? Question yang kamu nak answer. Okey, so kita lihat di sini. Okey, 19 orang dah tanda. Lain cepat. 22 dah tanda. Next. Okey. So kita ada lebih kurang 8 orang lagi. 8 orang lagi. Sila tandakan 8 orang lagi. Cikgu nak semua tanda. Kamu semua pilih yang mana satu soalan yang kamu nak. Okey. So 24 dah. Okey, lagi 6 orang. Cikgu tak boleh pilih 2. Tak apa. Yang tertinggi kita akan pilih.
Yang nombor 2 tertinggi kita akan pilih. Okay. Yang tertinggi dan yang nombor 2 tertinggi itulah akan menjadi soalan 1 dan soalan 2. Okey? Right. Baik. So, semua dah jawab. Okey. Semua dah jawab. Jadi, cikgu akan tamatkan poll ini dan kita tengok soalan mana yang kamu pilih sebenarnya yang paling dapat banyak vote. Kita tengok. Okey. So, keputusannya soalan 5 dan soalan 6 dipilih ya. Soalan 5 paling banyak, soalan 6 yang kedua banyak. Jadi kita akan buat soalan 5 dan soalan 6, okey? Okey Soalan 5 dengan soalan 6, okey? Jadi kita akan mulakan untuk perbincangan bagi soalan 5 dulu dan kemudian soalan 6. Okey, jom kita tengok. Soalan 5. Okey, 5 dan 6 Alah, soalan senang. Okey, jelaskan garis masa zaman air batu. Okey, zaman air batu. Baik, ingat lagi tak zaman air batu? Zaman air batu iaitu zaman yang mana ni cikgu? Okey. Iaitu zaman kita tahu ada 4 zaman. Ingat tak? Iaitu MPPH. Ingat tak MPPH? Zaman air batu. Ingat lagi tak? Ya, betul. Iaitu Miocene. Kemudian apa lagi? Okey, Miocene. Kemudian diikuti oleh Pliocene. Kemudian diikuti oleh Pleistocene. Pleistocene. Dan satu lagi ialah Holocene. Holocene. Betul? Yes. Cikgu, habis tu dia kata garis masa, cikgu tak ingat lah. Alah, garis masa dia senang je macam ni. Kalau kita ambil daripada belakang ya, Holocene ialah 10,000 sebelum Masihi hingga sekarang. Betul tak? Hingga sekarang, maknanya hingga kini. Okey, betul. Okey. Itu garis masa. Garis masa. Kita nak tulis garis masa ya. Ini garis masa dia. 10,000 sebelum Masihi hingga kini. Kemudian kalau Pleistocene. Okey. Pleistocene apa cikgu? Pleistocene iaitu daripada 2.5 juta tahun. Juta tahun dulu sehinggalah 10,000 sebelum Masihi. Okey. 10,000. Kemudian kalau Pliocene 5 juta hingga 5 hingga 2.5 juta. 2.5 juta tahun. Okey. Dan dan Miocene kita tahu adalah 5 juta tahun dahulu. Okey, 5 juta tahun dahulu. Okey. Sehingga hari ini maknanya sehingga kini lah, sehingga sekarang. Okey. So ini garis masa dia. Okey, ini garis masa dia. Senang nak ingat. Okey, 5 juta tahun, 5 hingga 25 juta tahun. Baik. Kalau ada poin cikgu yang salah, sila bagi tahu. Hasha. Mungkin Zahra mungkin ada kata, cikgu ada salah sikit lah cikgu. Okey, yang mana? Yang mana kalau ada salah? Which one? Okey. Boleh? Okey. Okey. Dapat Miocene tu 23 juta. Okey, terima kasih banyak. Bagus. See? Okey, kita nampak para pelajar kita lagi mengetahui iaitu 23 juta tahun hingga ke 5 juta tahun. Itu untuk Miocene. Cikgu padam ni dulu. Okey, jadi untuk Miocene adalah 23 juta tahun dahulu. Baik. So kalau begitu, bagaimana nak jawab cikgu? Kamu mentionkan je lah semua ni. Kamu mentionkan Miocene dan tahun dia, Pliocene dengan tahun dia, Pleistocene dengan tahun-tahun dia dan Holocene dengan tahun-tahun dia. Itu je. Itu garis masa zaman air batu. Boleh faham? Okey. Jadi macam mana nak jawab cikgu?
buat dalam bentuk ayat. Okey, buat dalam bentuk ayat, iaitu cikgu akan buat dekat sini dekat garisan ni. Salin soalan okey. Kita boleh buat antaranya yang pertama cikgu buat dia punya jawapan Okey, zaman air batu, okey, zaman air batu, okey, untuk garis masa. Oh, lupa garis masa Okey, garis masa zaman air batu. Okey, zaman air batu adalah bermula okey pada zaman zaman Miosen. Okey, yang berlangsung dari 23 juta tahun okey hingga 5 juta tahun dahulu. Okey, itu satu. Okey. Itu satu. Kemudian kamu sambung pula. Okey, selepas itu okey, zaman ambil yang kedua, zaman Pliocene pula berlangsung. Okey, berlangsung dari 5 juta tahun dahulu hingga 2.5 juta tahun. Zaman Pliocene. Seterusnya 2 juta je cikgu. Oh, 2 juta terima kasih banyak 2 juta. Sorry bagus, very particular. 2 juta tahun. Seterusnya zaman Pleistocene. Pleistocene pula zaman Pleistocene pula dari 2.5 juta tahun hingga 10,000 tahun dahulu. Dan akhir sekali macam tu. Akhir sekali zaman Holocene. Berlangsung dari 10,000 tahun dahulu hingga kini. Hingga kini atau hingga hari ini. So, itulah yang dikatakan zaman air batu. Ini yang dikatakan garis masa. Maknanya kamu berikan dia punya zaman-zaman itu beserta dengan tahun-tahun dia. Beserta dengan tahun-tahun dia, jadi senang untuk kamu ingat beserta tahun-tahun dia. Boleh dapat tak? Jadi nampak tak dia 4 markah. Maka kamu berikan 4 markah juga. 4 poin. 4 poin okey, boleh dapat? Nak salin ke? Nak salin ke? Nak salin? Tak nak? Tak nak salin. Okey. SS saja. Oh, screenshot bagus screenshot. Ingat tak apa. Kaedah belajar ini macam-macam. Moden, cikgu faham. Okey, moden apa semua. Tetapi ingat, kalau kamu rasa bahawa screenshot itu akan memudahkan kamu, maka kamu boleh gunakan. Kalau kamu rasa tak berkesan, baik kamu tulislah. Okey. Baik, ada yang bertanya, Ain Zulaika, cikgu, kenapa tempat jawapan dia pendek sangat? Okey. Baik, begini sebenarnya. Okey, cikgu tunjukkan soalan ini tempat menjawab bukan kat sini. Kalau kamu nak menjawab nanti, cikgu sekolah kamu akan berikan sehelai kertas. Sehelai kertas, iaitu kertas yang akan berbentuk kosong dan juga dia ada garisan-garisan. Kertas jawab. Jadi kamu kena tulis kat situ. Ingat terlupa. Ingat bila kamu tulis nama dan juga tulis soal nak jawab, pastikan tulis nombor soalan. 5, kemudian A. Mesti ada 5 dan A. So soalan tak payah salin. Kalau cikgu kamu suruh salin soalan, salinlah. Tapi biasanya tak salin. Yang penting nombor soalan dengan A tu. 5A, kemudian jawapan. Kemudian kat bawah dia B. Kamu tulis jawapan. Kemudian C, tulis jawapan. Macam tu.
Jangan korang tak tulis soalan nanti sekarang cikgu kamu pening, nanti takut tolak markah pula. Cikgu Gio pun ada karangan 8 markah. Ya, betul. Gio pun ada karangan 8 markah. Betul. Betul, Sasi. Okey. Baik. Kemudian, okey, soalan yang B, terangkan ciri-ciri zaman air batu akhir. Okey, untuk ciri-ciri zaman air batu akhir, okey, ingat ciri-ciri. Baik, bila kamu nak jawab soalan, biasanya 8 markah ni banyak. 8 markah ni banyak, cikgu. 8 markah bermakna, 8 fakta nak ingat, cikgu. Banyak tu, saya tak mampu tak ingat. Jangan gunakan 8 fakta. Macam cikgu cakap tadi, cara yang paling memudahkan kamu ialah 4 fakta saja. Dan juga 4 huraian. Itu cukup. Mana yang lebih mudah? Nak ingat 8 fakta ke nak ingat 4 fakta? Mana lebih mudah? Nak ingat 8 fakta ke 4 fakta? 4 fakta lagi senang nak ingat kan? Betul? Jadi ingat 4 je. Ingat 4 aja. Bagi saya depends. Ya, betul. Okey, terpulang. Tapi lagi sikit lagi senang. Betul tak? Lagi sikit lagi senang kan? Jadi, so kita tengok ciri-ciri zaman air batu akhir. Apa yang berlaku? Ciri-ciri zaman air batu akhir. Paling penting, bila zaman air batu akhir, apa yang berlaku? Ada satu perkataan paling penting yang apa yang berlaku pada zaman air batu akhir, iaitu kecairan air batu. Betul tak? Air batu cair kan? Itu dipanggil apa? Dipanggil apa kecairan air batu? Glacier. Ya, betul. Glasier. Betul. Pengglasiran. Itu penting. Itu sangat penting. Jadi, kamu boleh letakkan dalam tu. Ciri-ciri zaman air batu akhir. Kita ambil fakta dulu. Okey, fakta dia yang pertama kita tahu. Berlaku pengglasiran. Pengglasiran. Iaitu kecairan air batu. Daripada situ, okey, kita tahu bahawa menyebabkan apa? Okey, peningkatan. Fakta yang kedua iaitu peningkatan apa? Peningkatan air, paras air apa? Peningkatan paras air. Okey. Ya, peningkatan paras air laut. Jadi bila berlaku peningkatan paras air laut, apa yang berlaku kepada kawasan-kawasan yang rendah? Apa yang berlaku pada kawasan yang rendah? Okey, ditenggelami air. Ya, yang itu terbentuk. Ya, pulau dan bukit. Pulau dan bukit. Dan seterusnya kita boleh kata, okey, kalau di Asia Tenggara terbentuk apa? Pentas. Okey, pentas apa? Pentas benua. Okey, iaitu pentas, kalau di Asia Tenggara ialah pentas Sunda. Pentas Sunda, betul? Ialah pentas benua, iaitu pentas Sunda. Tentang haiwan dan tumbuh-tumbuhan. Okey, apa yang kamu nak cerita tentang zaman air batu? Tentang haiwan dan tumbuhan. Baik. Tentang haiwan, ada beberapa jenis haiwan yang telah pupus. Ya, boleh juga cerita tentang kepupusan. Okey, kepupusan haiwan. Okey, seperti haiwan apa? Kamu boleh beri contoh. Okey, antaranya seperti apa? Burung dodo, mammoth, harimau bertaring panjang. Itu dah jadi pupus. Pun boleh. Kamu dah beri 5 gitu. Ya, 5 fakta. Jadi macam mana nak jawab ayat ni, cikgu? Soalan ni macam nak jawab? Untuk 8 markah, okey, kamu akan ambil semua ini, cikgu akan ambil semua ni, kopi. Baik, macam mana nak jawab soalan ni, cikgu? Okey, soalan ini jawapan dia begini. Okey. Baik, cikgu clearkan dulu. Okey, dan cikgu tulis dalam bentuk tu, dan kemudian cikgu akan letakkan di sini, dan ini fakta dia. Okey, berlaku pengglasiran apa semua.
So, bagaimana kita nak menjawab soalan ni? Okey, soalan ini bermula dengan kita kata, okey, ciri-ciri. Okey, ciri-ciri zaman air batu. Ciri-ciri zaman air batu adalah zaman air batu akhir, sorry. Zaman air batu akhir adalah okey, berlakunya pengglasiran. Okey, atau kecairan air batu. Okey, satu. Ingat kita nak buat 8 markah ni. Okey. Okey, dan kita boleh bagi tahu kecairan ni kenapa? Kecairan ini berlaku kerana apa? Okey, pengglasiran ini huraian pengglasiran ini berlaku kerana peningkatan suhu bumi. Betul tak? Pengglasiran ini berlaku kerana peningkatan suhu bumi. Okey. Jadi situ dah ada 2 markah. Okey. Seterusnya ciri-ciri dia, okey. Okey, selain itu kita ambil fakta yang kedua. Fakta yang kedua Selain itu, okey, berlaku peningkatan paras air laut. Paras air laut. Okey, di semua kawasan. Okey, kawasan bumi. Kita boleh tambahkan ayat itulah semua kawasan bumi. Okey. Hal ini terjadi akibat kecairan air batu dari di kawasan kutub utara dan kutub selatan. Kutub selatan. Itu huraian dia. Dah berapa ni? 4 markah dah. 4 markah dah. Seterusnya peningkatan air laut tadi, peningkatan paras air laut, air laut telah menenggelamkan kawasan rendah. Kawasan yang rendah, kawasan yang rendah dan membentuk dan terbentuk pulau serta bukit. Terbentuk pulau serta bukit. Pada waktu ini kawasan bukit terbentuk pulau. Kita nak cerita pentas benua kan? So kita boleh juga kita mentionkan terbentuk pulau, bukit dan pentas benua. Pentas benua. Salah satu, ini kita bagi contoh salah satu pentas benua yang terbentuk adalah ataupun ialah pentas Sunda di Asia Tenggara. Berapa dah ni cikgu? 6 dah. 6 markah dah. Dan akhir sekali kita lihat. Akhir sekali ciri-ciri zaman air batu akhir adalah berlaku kepupusan haiwan dan tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan dan tumbuhan lah. Contohnya, berikan contoh. Contohnya, mammoth. Contoh kepupusan. Kepupusan haiwan, cantik sikit ayat ialah iaitu harimau bertaring. Harimau bertaring panjang. Harimau bertaring panjang, kemudian juga mammoth, dan sloth. Dan sloth. Baik. Kalau kamu tengok, di sini, cikgu buat ayat begini.
Okey, seterusnya dan juga akhir sekali. Okey. Baik. Biasakan diri kalau kamu menjawab soalan esei, pastikan kamu ada gap di antara poin pertama dan poin kedua. Maknanya ada perenggan. Kenapa nak buat macam ni cikgu? Supaya cikgu kamu bila menanda senang nak bagi markah. Macam ni lah. Okey. Okey, cikgu tunjuk pada kamu ya. Macam ni. Iaitu ciri-ciri zaman air batu adalah pengglasiran atau kecairan air batu. Okey, 1. Pengglasiran ini berlaku kerana peningkatan suhu bumi. 2. Selain itu berlaku peningkatan paras air laut. 3. Hal ini terjadi akibat kecairan air batu. 4. Kemudian peningkatan paras air laut telah menenggelamkan kawasan rendah dan terbentuk pulau, bukit dan pentas benua. 5. Salah satu pentas benua terbentuk ialah pentas Sunda di Asia Tenggara. 6. Akhir sekali, ciri zaman air batu adalah berlaku kepupusan haiwan dan tumbuhan. 7. Contoh kepupusan haiwan ialah harimau bertaring panjang, mammoth dan juga sloth. 8. Nampak tak? Keep it simple power. Ayat pendek-pendek, perenggan ada sampai 4 perenggan, tetapi poin yang kita boleh dapat ialah full mark 8 markah. Boleh? Yang macam? Boleh buat? Ya. Okay. So ini caranya bagaimana kamu nak jawab soalan esei. Maknanya berikan 4 fakta dan 4 huraian. Okey, baik. Ada soalan nak tanya? Silakan, nak tanya apa? Ada sebarang soalan nak tanya? Ya, Zahra nak tanya. Okey, yang lain-lain mungkin Sasi nak tanya, Pravin ataupun juga Zahra ataupun juga kepada Afiq Azli, Adam, Ahmad Ashraf, Ain, serta Danish Lutfi, Hafina Q, begitu juga Khalisha, Suhail. Lama tak bercakap Suhail. Baik, buat esei tanpa berperenggan pun tak apa kan cikgu? Tak apa. Tetapi kalau macam ini, kamu akan apa? Kamu akan memberikan kemudahan kepada cikgu kamu untuk bagi markah. Ya, itu je. Boleh. Okey. Cikgu, macam mana nak hafal dan faham fakta sejarah? Okey. Biasanya kita tak hafal. Kita faham. Contohnya macam air batu, zaman air batu ya. Zaman air batu akhir ni. Baik, kita boleh bayangkan zaman air batu akhir bumi tu, okey, bila berlaku pemanasan, so ais yang di kutub utara tu mencair. Bila mencair, berlakulah peningkatan paras air laut. Bila peningkatan paras air laut, kemudian dia punya kawasan rendah akan tenggelam, akan membentuk pulau dan juga gunung-gunung. Kemudian pentas benua. Kemudian juga kita tahu pada zaman itu banyak pula kepupusan haiwan-haiwan. Jadi itu cara. Bayangkan. Imaginekan. Imagine so powerful. Imagination ini sangat powerful kalau kamu tahu gunakan. Gunakan imagination itu untuk mengingat fakta. Okay. Gunakan imagination itu. Sekolah saya kata 1 ayat 2 markah. So soalan 8 markah dia kata buat 2 fakta 2 huraian. Saya confuse nak ikut cikgu ke cikgu sekolah saya. Okey, Zahra Syasmin. Dia kata buat 2 fakta 2 huraian. Baik. Tanya dengan dia, cikgu, macam mana boleh 2 fakta 2 huraian, maknanya 4, dapat 8? Bermakna apa? Satu fakta tu 2 markah. Are you sure? Kalau sekolah rendah mungkinlah. Kalau sekolah menengah tak Kalau sekolah menengah 1 fakta 1 markah. Bukan 1 fakta 2 markah. Okey. Ya. Jawapan ini macam karangan. Memang karangan. Tapi Hasya, memang inilah cara dia. Memang ini cara dia. Cara inilah yang digunakan sampai SPM tau. Sampai SPM guna cara ni. Jangan keliru. Memang sampai SPM cara dia macam ni. Ya, memang ini caranya. Memang ini caranya. Ya, kamu tak pernah jawab sebab Form 1 lagipun PKP, cikgu kamu tak sempat nak ajar cara menjawab. Tapi cikgu ajar.
Cikgu kamu tak sempat nak menjawab, tapi cikgu ajar cara menjawab soalan. Betul, memang betul. Cikgu bukan ajar songsang saya tidak mau percaya ini adalah caranya. Baik, cikgu bukan ajar songsang cikgu bukan ajar ajaran salah tahu. Ini memang ajaran betul Okey. Ini memang jawapan yang betul. Cara yang betul. Markah times 2 kat cikgu. Kemungkinannya. Markah 50 kali 2 ke cikgu? Ke ada 2 kertas? Okey. Baik, bagus soalan Danish Lutfi. Okey, soalan Danish Lutfi dia kata, okey cikgu, ada berapa markah kat sini? Okey, kamu tengok bahagian C 40 markah. Bahagian B, okey, kamu jawab semua. Bahagian B 40 markah juga, bahagian B. Bahagian A perasan tak? Bahagian A ada 20 soalan. Maknanya apa? Bahagian A tu 20 soalan. 20 soalan, 20 markah. 20 markah. Bermakna 20 markah, okey, soalan objektif, campurkan dengan 40 markah soalan struktur dan campurkan 40 markah lagi daripada soalan AC 40 markah. Total 100. So tak ada darab 2 tak ada. Tak ada darab 2. Ya. 20 markah soalan objektif, bahagian A 20 markah, bahagian B 40 markah, bahagian C 40 markah, total 100. Okey, cikgu kata form 1 tak ada soalan esei ke? Ada. Inilah dia soalan esei. Inilah dia soalan esei. Yang B, yang C ini soalan esei lah ni. Yang 8 markah bahagian C ni soalan esei. Cuma esei kamu bukanlah sampai 10 markah, sampai 20 markah macam DM. Tak. Soalan esei tu cuma 8 markah. Maksimum 8 markah lah. Jaranglah 10 markah. Okay. Cikgu. Ya. Saya ada soalan cikgu. Ya. Kalau sebagai contoh kan cikgu, kita tulis sebagai contoh tempat zaman prasejarah di Malaysia. Okay. Adalah Gua Nias Sarawak dan Lenggong Perak. Okay. Kalau macam tu kita dapat 2 markah atau 1 markah sebab satu ayat je? Okey, sebenarnya itu menjadi 1 markah. 1 markah kerana itu adalah dikatakan ayat contoh. So dia bukan based on contoh dia bukan contoh, lagi banyak contoh lagi banyak bagi markah. Tak. Tapi dia ada ayat contoh. Bermakna ada ayat fakta 1 markah, ayat huraian 1 markah, ayat contoh 1 markah. Contoh ni kamu bagi banyak mana pun, tapi sebab dia ayat contoh 1 markah. Dia faham? Nampak tak di situ? Jadi itu caranya. So kalau kamu bagi 1 contoh ke, 2 contoh ke, 3 contoh ke, tetap dapat 1 markah. Boleh faham? Clear semua ni. Bagi kamu clear tentang peperiksaan sejarah. Peperiksaan akhir tahun sejarah tingkatan 1. Baik. Sebenarnya, okey, cikgu